Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita sambung kita punya tutorial ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan 12 yang berikutnya seperti yang kamu nampak yang ini. Baik, ini adalah satu contoh soalan limit yang melibatkan L'Hopital bentuk yang keempat. Ya, bentuk yang keempat. Jadi dekat sini walaupun kita diberi macam 1 per X tolak cosecant X kan, tolak cosecant X jadi kita kena sebab kalau kita cuba masukkan pun dekat sini kan, kita dapat apa ni? Kalau kita nak masukkan cosecant ni susah ni. Sebab yang paling mudah adalah kita pecahkan cosecant ni jadi 1 per sin. Ya, contohnya macam ni lah. Macam ni kan. Okey. Kita dapat macam ni. Cuma bila kita cuba masukkan nilai limit ini, iaitu kosong ke dalam kat sini, kita dapat yang ni apa? 1 per kosong kan. 1 per kosong adalah infinity. Tolak 1 per sin kosong. Sin kosong sama dengan kosong. Jadi 1 per kosong infinity. So sekarang ini kita dapat infinity tolak infinity. Okey, so kita tak bolehlah kata jawapan dia kosong kan. So kita kena buat something lah. Jadi kalau kita perasan dekat sini kita ada dua fraction ni ada dua. So kita tak boleh buat macam tu lah. Maknanya kita proses dia adalah kita kena jadikan dia satu, combine into one. Jadikan satu macam ni lah. So macam ni So kita kena dapatkan macam ni. Jadi yang ini from here to get this, ini macam kita darab silang. Faham tak? Macam ni kan, ini okey, dia sandaikan 1 per 7 tolak 1 per 3. Kita buat macam mana? Kan kita ada yang kerap kita sebut-sebut, kita darab silang lah. Kita darab silang. So macam tu kan. So benda yang sama lah. So benda yang sama, kita darab silang. So kita dapat yang inilah. So now from two fraction, now we have already combined it into one fraction. Baru okey. Jadi bila dah combine, baru kita differentiatekan yang atas dan juga yang bawah. Okey, yang ini saya mohon semua cuba ya. Okey, kita tengok, kita tinjau-tinjau sikit. Okey, we are going to differentiate the numerator as well as the denominator. Okey, untuk yang sin x ini, apabila kita differentiatekan, kita dapat cos x, betul tak? Itu okey lah. Lepas tu tolaklah kat sini. Lepas tu differentiatekan x, kita dapat 1. Okey, yang numerator settle. Itu tak ada masalah apa-apa. Now untuk denominator, jangan lupa kita ni ada dua function tau. Kita kena apply the product rule. Ya, kena apply the product rule lah yang ni. Ingat lagi tak? Salin yang ini, differentiate yang ini. Tambah salin yang ini, differentiate yang ini. Macam tu lah lebih kurang. Cuba ingatkan semula formula untuk product rule. Jadi apabila kamu dah susun semula, kamu akan dapat macam ni. Macam ni dah dapat macam ni. Jadi seperti biasa, apabila kita telah pun menyelesaikan L'Hopital tu, dah selesaikan derivatif tu, jadi kita kena cuba-cuba juga, kena cek semula limit ini. Kita cuba masukkan limit ini. Limit x kosong ni masukkan ke dalam sini. Semua sekali kita masukkan. Jadi kita dapat cos kosong tolak 1. Cos kosong tu sama dengan 1. Jadi 1 tolak 1 kosong. Maka yang atas ni kosong tau sebenarnya. Ya, yang atas ni kosong. Yang bawah ni macam mana? Nampak tak? X ni kosong. So kosong ini kosong darab cos kosong. Cos kosong 1 kan. So kosong darab 1 kosong. Tambah sin kosong. Sin kosong kosong. So rupanya
bila kita cuba substitute the limit tu ke dalam fraction ini, dia berakhir dengan 0/0 pula. Okey, tadi mula-mula kita jumpa dia infinity tolak infinity, betul kan? Lepas tu now kita bila on the way kita nak cari solution dia, kita bertembung sekali lagi dalam bentuk 0/0, bentuk pertama L'Hopital yang pernah saya bincangkan kan. Jadi apabila kita jumpa bentuk yang macam tu, itu petanda yang kita kena buat sekali lagi L'Hopital. So differentiate sekali lagi. Okey, silalah differentiate sekali lagi. So saya tunjukkan yang atas ni, cos x kita dapat minus sin x. Lepas tu ini kan constant kan, nombor dapat kosong lah, kosong habis. Cuma yang denominator ni, yang ni kamu kena susun elok-elok, kena buat balik. Sebab apa? Sebab this part ni, nampak tak x cos x ni, ini kita kena buat product rule semula. Kena buat product rule semula. Yang sin x ni okey lah, dia akan jadi cos x kan. Jadi ini kena buat product rule. Jadi apabila kamu kembangkan product rule ini, kamu tambahkan dengan cos x, kamu susunkan semula elok-elok, kamu akan dapat yang bawah ni. Ya. So please make sure ya, kita cuba yang ini. So bila dah dapat yang ini, kita kena uji sekali lagi limit ni. Kita dah guna L'Hopital 2 kali dah ni. Janganlah kali ketiga pun nak kena buat juga. So kita cuba masukkan. Apa-apa pun kena cuba. Jadi apabila limit x sama dengan kosong, kita tengok sini, kita dapat negatif sin kosong. Sin kosong adalah kosong. So belah atas ni definitely dapat kosong lah ya. Kosong per berapa? Tengok sini. Yang ni pula 2 cos kosong. Okey, cos kosong sama dengan 1. Jadi ni 2 darab 1. Okey, this part adalah 2. Ya, this part ada 2. Yang ini, this part adalah kosong. So 2 tolak kosong, 2 tu yang dapat ni. Ya. So kosong per 2. Kosong per 2 bukan isu besar, pasal memang kosong per 2 tu sama dengan kosong. So jawapannya adalah kosong. Okey. So maksud dia dekat sini macam saya pernah sebut sebelum ni lah, dalam video sebelum ini, the most yang isu dia adalah the derivative tu. Bukannya prosedur dia. Prosedur dia kita dah tahu apa nak buat dah sebenarnya. As long as kita dapat imagine, kita dapat ingat bentuk yang macam mana dan sebagainya, dan kita tahu what to do next. So kita mungkin akan sangkut sekarang ni dekat derivative. Okey. Kita tak ada contoh lon ke? Kejap. Okey. Ni soalan nombor 13. Okey guys, ini soalan ni dipilih sebab kita nak belajar mengenai penggunaan bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu ln. Jadi kalau kamu perhatikan, bentuk dia pun kan pelik sikit, betul tak? Di mana kita dah tahu dah, kalau fungsi yang bentuk yang macam ni, memang generally kita dah boleh trigger in our mind, ini mesti pakai ln. So macam tu ya. Okey, so now bila pakai ln tu, kita kena buat satu persatu lah. Satu persatu. Jadi kita start dengan let y sama dengan x power of x squared. Ni macam biasa. Then kita akan lnkan both sides, kedua belah. Sebab tu ada ln sini, ada ln sini. Sebab apa kita nak pakai ln? Sebab kita nak pakai ln properties. Ln properties yang mana satu yang kita nak pakai? Ln ataupun log ln properties yang, nampak tak yang x squared kat sini? Kalau guna ln properties, ln yang x squared ini, yang kuasa ni boleh turun ke sebelah. Ini boleh turun ke sebelah. Itu tujuan kita sebenarnya. So kita akan lnkan both side. Kita guna ln properties, enable the power to bring down kat tepi ni. Itu je. Okay, right. Now the procedure, so macam biasalah. So kita akan menggunakan ini yang ni. Now kita set the limit macam biasa, jangan tinggal kat sini.
So kita ada ln y sebelah kiri, kita ada ln x power of x squared. Okey, oleh sebab ln properties, makanya kita boleh turunkan x kuasa 2 ni ke tepi. So dia akan jadi yang ni. Yang ni. Nampak So kita ada x squared ln x. X squared ln x. Now, ask yourself, ini bukan dalam bentuk fraction. Kan? Ini bukan bentuk fraction. Jadi kita kena jadikan dia fraction lah. Kalau kita nak menggunakan L'Hopital. So macam tu. And of course kita kena cuba masukkan limit ni. Dan memang dalam kebanyakan kes, kalau kita masukkan limit ini pun memang requirement dia memang kena buat L'Hopital juga. Cuma sekarang ni masalahnya adalah L'Hopital tu requirement dia adalah dia kena fraction macam ni lah. Kena ada fraction. Bila kita turunkan x squared ni ke bawah, dia bukan dalam bentuk fraction. So kita kena jadikan dia fraction. Jadi saya pindahkan x kuasa 2 ni ke bawah. So dia jadi 1 per x squared. Jangan pindahkan ln saya dah terangkan sebelum ni. Jangan pindahkan ln. Nanti kita nak differentiatekan 1 over ln susah. Bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Kita nak jimatkan masa. Jadi kita ambil yang mudah. Jadi once kita dah pindahkan x kuasa 2 ni ke bawah, kita dah ada dalam bentuk fraction. Now baru kita differentiatekan. Okay, kita differentiatekan. Ln x differentiate dapat 1 over x. Lepas tu yang belah bawah ni 1 over x squared. Kita differentiatekan dapat yang ini. Dapat minus 2 over x cube. Ini so now from here kita simplifykan. Yang mana yang boleh cancel kita cancelkan lah. Kan? Bila kita simplifykan dia, kita akan dapat ini. Dapat ini saya kita buat tu sekali je tau. Kita buat L'Hopital sekali je. Dan finally kita dapat minus 1 over 2 x squared. Ini saya cuma simplifykan saja. Dan saya dapat ni. Okay. So equal to 0. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Sebab kita ada ln y sebelah kiri kan. Jadi selesaikan sebelah kiri tu. Yang ini. Ln y equal to 0. Maka y equal to exponent 0. So equal to 1. Boleh tak? Okay, we go to another example here. Ini x tolak ln x. Okay, x tolak ln x. Ini macam mana nak buat ni? Ni macam mana nak buat ni? Sebab dia tak ada fraction tau. Dia tak ada fraction. Dan macam mana kita nak buat dia fraction? Tu soalan dia kan. Jadi kalau kita lihat kat sini kan, kalau kita cuba masukkan infinity ni, infinity tolak ln infinity. Ln infinity is infinity. So kalau x infinity tolak infinity is berapa? Infinity tolak infinity berapa? Kosong ke infinity? Kita susah nak cerita kan. Ni contoh dah jumpa satu. Infinity tolak infinity sama berapa kita pun tak tahu. Okay. Now okay, saya pilih soalan ni sebab saya nak pelbagaikan variasi cara nak jawab soalan dan bentuk soalan. Okay, cuba tengok cara dia macam mana sebab kita akan berfikir juga ni macam mana kita nak buat ni, macam mana nak create the function, nak create the fraction. Susah juga kan kita nak fikirkan bentuk yang macam ni. Okay, what we need to do is yang ini tengok nampak tak macam mana saya buat? So tak apa, kita belajar pelan-pelan. Some of the new information dia datang bila kita buat soalan. So jadi benda macam ni saya sharekan dengan you all. So cara macam mana nak buat. So kita hanya perlu factorize saja. Factorizekan saja. Jadi saya keluarkan x, lepas tu x kat sini lah. Jadi dia akan jadi 1 tolak ln x over x. So macam ni. Okay. So yang ni. Lepas tu kita tengok. Saya terus masukkan nilai limit ini. Jadi saya dapat limit ini x kan. Saya dapat infinity. Lepas tu ni 1 memang 1 lah, tak buat apa. Tolak kosong. Okey, nanti saya terangkan macam mana dapat kosong ni. Sebab
bila saya buat macam ni, so dia jadi apa tau, dia jadi infinity 1 tolak 0. 1 tolak 0 is 1 kan, so infinity darab 1 infinity, that is clear, itu clear. So apa nombor darab 1 is equal to 1, equal to 1 pula, equal to that numbers. Itu clear, bukan macam tadi apa, yang ni infinity tolak infinity. Kita pun alamak kan, susah kan. Now kita senang nak justify kan, infinity darab 1 is definitely is infinity. Ini okey lah. So now sekarang ni kita hanya perlu factorize. Lepas tu dekat sini ln x over x macam mana dapat kosong, so kita guna limit tadi tu. Dekat sini kita guna L'Hopital. Okay. Yang ni. So ln x over x, bila kita cuba ganti masukkan nilai limit ini, kita dapat infinity over infinity. Okey, kita kena guna L'Hopital lah. So kita akan differentiatekan yang atas dan juga yang bawah. So yang atas ni dapat 1 over x, yang bawah ni dapat 1. Okey, dah dapat macam ni, susun semula, gantikan balik limit ni. So kita dapat 1 over infinity, which is equal to 0. Macam ni. So sebab itulah saya dapat ini, kita dapat kosong. Okay, so now kita belajar satu cara yang barulah dekat sini. So macam mana nak selesaikan bentuk-bentuk macam ni. So jadi dari masa ke masa memang kita akan ada jumpa benda macam ni lah. So kita sharing lah. So just kita belajar dan kita faham dan cuba ingat sebenarnya macam tu. Okay guys, so hope you enjoy the video. Kita akan sambung tutorial kita pada video yang akan datang.